Saya tidak pernah dengar dia berucap sebagai seorang ahli politik, cuma sebagai seorang teknokrat. Saya yakin bila saya mendengar ucapan beliau jauh baik daripada calon yang ada GRS. Bukan hanya mengukur dengan ucapannya, tapi kandungan perjuangan dia membesarkan, membantu industri gas minyak di Sabah ini. Sumbangan beliau kita tidak boleh nafikan. Dikasih ini Datuk Lorito Setusagung, Naib Presiden Datuk Dr. Daud Bengawan, mantan YB Bengawan yang banyak menumbangkan banyak orang di Bengawan, Hakim Majlis Tinggi semuanya, dan Ketua Wira Terensau, bekas pengurus Asia, penerbangan Malaysia Asia dahulu, rakan lama saya penaja Ketua Bahagian Parti Warisan dengan cermatannya yang gelap, Fauzia anak tumpuan Steven. Saya ramai sini kalau disebut rakan-rakan lama, paling lama bersama saya dalam gelanggang politik ialah mantan pengurusi veteran UMNO Datuk Zairin Karno. Lama kami dalam gelanggang politik bersama beliau. Hadirin yang berhormat sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran semua pihak pada hari ini. Syukur keadaan cuaca yang baik. Semalam memang saya ingin bertolak, tidak bertolak daripada Tawau, sebelum itu dari Landatu, sebelum itu daripada Sukau, sebelum itu dari Sedakan. Walaupun cuaca tidak begitu baik semalam, alhamdulillah, panjat kesyukuran, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Benar juga niatnya untuk datang ke Pitas. Pasal saya tahu, saya sedar bahawa betapa pentingnya daerah ini, umatnya bukan hanya memerlukan suara yang lantang, pimpinan yang punya kebolehan untuk memastikan supaya umat di sini dibagi ruang, dibagi peluang untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Bayangkan kita mencapai kemerdekaan hampir lebih daripada 40 tahun. Allahyarham Ayahanda Fauzia, Tun Fuad Steven, Allahyarham Ayahanda Tun Mustafa, Ye Sunda, semuanya tokoh-tokoh yang telah berjuang dengan niat yang ikhlas, bukan hanya untuk supaya anak Sabah, bumi Sabah menikmati kebaikan, kemakmuran, pembangunan, kemajuan. Mereka sanggup berkorban walaupun tidak ada keupayaan bertungkus-tunggus melepaskan umat di bumi Sabah ini daripada pihak penjajah British. Bayangkan mereka tidak ada keupayaan. Waktu itu kita ditakdir oleh British. Kita ada kerajaan, nama kerajaan North Borneo. The government of North Borneo ditakdir oleh governor yang datangnya daripada Britain. Alhamdulillah, atas usaha gigi orang lama-lama, orang tua kita, Tun Fuad Steven, Tun Mustafa, Ye Sundang, ramai lagi yang telah berkorban tenaga, bertungkus-lumus untuk memastikan supaya kita keluar daripada penjajahan British. Niat kita bila kita mencapai kemerdekaan, kita ingin bebas.
Niat kita bila kita mencapai kemerdekaan supaya hak kita di bumi Sabah, sama ada kekayaannya, sama ada tanahnya, bukan hanya dimiliki, dirasai oleh anak-anak Sabah ini. Dan saya ingin bertanya kepada orang Sabah ini, JRS perintah 5 tahun, adakah jauh baik mereka telah mentadbir negeri Sabah ini hanya dengan gelombang dendangan lagu Sabah Maju Jaya? Ada baik? Airnya, lampunya, jalannya, kerjanya, hospitalnya, sekolahnya masih bapa-bapan sekolah-sekolah kita. Ada sekolah tidak ada tandas, ada sekolah ada tandas tidak ada air, ada sekolah ada tandas di Kudat elektrik tidak ada, tapi belanja untuk beli tablet komputer. Saya tanya anak-anak kampung, tidak boleh pakai komputer Datuk Seri. Pasal apa komputer tidak boleh pakai? Elektrik tidak ada. Ada elektrik ke? Tidak ada konektiviti dia. Tidak ada dalam dunia semenjak kita merdeka sampai anak kita naik pokok untuk dapat konektiviti dia. Cuma di Kota Marudu ini saja, di Pitas ini saja. Pasal itu bukan perlu, wajib kepada umat di Pitas, di Kudat, di Kota Marudu bangkit, tunaikan hak. Apa hak kamu ini? Basmi kemiskinan. Apa hak kamu? Pengangguran yang begitu tinggi. Disebut oleh rekan saya, Datuk Harun, daerah yang termiskin di negara Malaysia, di Pitas. Bila saya nyatakan itu sudah termaktub dalam data Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Statistik. Bukan tujuan kita menghina, tidak ada tujuan langsung untuk menghina, cuma membangkitkan keinsafan, kesedaran. Apa pentingnya kita sedar kita miskin, jauh penting bagaimana mengatasi kemiskinan. Apa penyelesaian kita? Pasal itu kita perlu bangkit. Bukan hanya sedar dengan laungan dendangan lagu Sabah Maju Jaya. Datuk Harun cakap jaga rumah kita. Ada kunci dibuka. Siapa yang buka? Pakatan Harapan, BN. Yang tidur di katil BN, yang duduk di bangku PH. Dan dengan lagu-lagu saja. Tidak ada artinya umat di Sabah hanya di, orang bilang sedap telinga mendengar dengan dendangan lagu-lagu. Jangan bimbang. Daripada pagi saya bertolak, lepas itu saya tengok bendera bukan main, GRS. Sabah ini negeri yang kaya. Kaya dengan apa? Emas. Kemarin saya di Tawau, emas banyak tapi hilang. Mana hak Sabah ini dengan emas? Sepatutnya umat di Sabah mempunyai hak untuk dapat merasa kekayaan di Sabah ini. 60 tahun lebih kita merdeka. Keadaan kita pada hari ini bukan setakat terlampau banyak sangat campur tangan kerajaan persekutuan dalam berbagai bidang yang ada. Pendidikannya tahun ini saja 60 bilion belanjawan untuk pendidikan. Kemana duit ini dibelanjai? Saya bangkitkan di parlimen. Takkan nak belanja peruntukan berbilion ke kawasan yang dah bersimin sekolahnya, ke kawasan yang sudah ada kawasannya, elektriknya, airnya yang ada.
Saya berharap besok kita jadi kerajaan, kita wujudkan Kementerian Pelajaran dan pastikan suara kerajaan Sabah boleh didengar oleh kerajaan persekutuan. Apa yang penting kita susun atur dengan baik. Mana sekolah yang tidak ada air, mana sekolah yang tidak ada tandas, mana sekolah tidak ada bekalan elektrik, mana sekolah guru-gurunya tidak cukup, mana sekolah tidak ada perpustakaan dia, dan belanjalah duit 60 bilion itu untuk memastikan supaya rakyat Malaysia yang berada di bumi Sabah ini turut menikmatinya. Bayangkan 60 tahun kita merdeka, di Semenanjung tidak ada nampak dengar padam lampu. Di Semenanjung, di Kuala Lumpur, Putrajaya tidak pernah padam lampunya. Tidak pernah merasa airnya putus. Tidak pernah merasa jalannya berlubang. Betul nggak? Negeri yang kaya, tapi rakyatnya miskin. Kaya kayu balak, kaya gas, kaya minyak, kaya emas, kaya kelapa sawit, kaya rasuah. Kaya gabungan rasuah Sabah. Mana ada dalam dunia parti yang tidak pernah campur bertanding dalam pilihan raya boleh jadi ketua menteri? Mana ada dalam dunia demokratik sistem yang ada parti yang tidak pernah bertanding boleh jadi kerajaan? Cuma di Sabah. Boleh cerita lompat sana, lompat sini. Saya ditahu semalam Nizam macam-macam cakap, lompat sana. Datuk Harun hari ini tidak melompat. Tidak ada kerajaan hari ini di bumi Sabah. Betul tak? Bayangkan keadaan yang dinyatakan. Beliau jumpa saya tidak terlepas cakap dia tidak minta calon pun. Cuma ingin memberi sumbangan kepada nasabah di Pitas ini. Niat dia baik. Nanti saya akan sambung. Cuma hari ini, apa yang penting kata kita orang Sabah ini, perlu suaranya bulat, jangan berpecah. Tidak ada tempat di dunia parti yang paling banyak di Sabah ini. Gelombang lah, macam-macam gelombang. Ada gelombang hitam, betul ke? Black wave. Ada parti bercinta, tidak tercapai cintanya, dia bermimpi cukup. Parti impian dia cakap. La haula wala quwata. Kemana umat ini? Apakah kita mau masuk dalam gang politik untuk nak jadi calon, nak jadi YB, nak jadi menteri, nak jadi kerajaan semata-mata? Ini tempatnya untuk kita beramal, membantu umat yang miskin, yang susah, yang ditindas. Hadirin yang zamannya Datuk Haris, saya masih ingat. Semuanya datang. Tun Mustafa, kami pergi London belajar betul-betul tahun 1976 di England. Masa saya jadi menteri di Semenanjung, menteri luar bandar, Tan Sri Haris datang ke pejabat saya, masih hidup Tan Sri Haris, tanya dia betul ke tidak, kau balik pergi Sabah, takbir Sabah ini. Masih hidup beliau itu. Kalau ada saya fitnah kau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian,
dalam perjalanan kita mentadbir negara, mentadbir umat, kita nakkan supaya umat yang ada tidak mengira bangsa dan agamanya, mesti kita bela. Jangan mengira bangsa, jangan mengira agama, jangan mengira daerah semata-mata itu. Terkadang itu bila kita melihat pimpinan-pimpinan yang ada, saya nampak di Semenanjung bila mereka jadi menteri itu, menteri ini semuanya. Menteri itu projeknya di kementeriannya, salurannya kemana-mana. We must rectify this. Kita kena perbetulkan keadaan ini di bumi Sabah. Besok kita perintah, keutamaan perlu kita berikan kawasan yang termiskin termasuk Pitas, mesti diberi keutamaan. Tapi bagilah wakil rakyat. Kalau ada wakil rakyat hanya sibuk dengan angkat bendera daripada rumah sampai tiang-tiangnya itu, banyak bendera, banyak juga yang miskin. Mana yang penting? Menyelesaikan masalah bendera ataupun masalah orang yang miskin? Saya kenal semua ini. Saya sudah kerjasama dengan semua pihak. Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Dola Bedawi, Mahyudin Yassin, Najib, semuanya. Termasuk Kapal Singh, termasuk Lim Kit Siang, termasuk Lim Guan Eng, termasuk Tun Musa, termasuk Pairin Kitingan, termasuk Jepri Kitingan. Pasal itu pada kali ini saya sudah nyatakan, kita tidak mau kerjasama dengan mana-mana parti, kita kerjasama dengan rakyat di bumi Sabah ini. Kerjasama dengan PH sudah, Pakatan Harapan plus PH bantu Mahathir sampai 2 kali jadi Perdana Menteri. Betul tak? Bantu Anwar Ibrahim, kami yang keluarkan dia dari penjara. Berbagai kerjasama yang telah kita lakukan. Pasal itu sudah sampai ketika dia untuk pastikan kali ini fokus kita rakyat Sabah, bumi Sabah. Peluang pekerjaan bukan banyak di bumi Sabah ini. Pasal itu bila kita kerajaan, saya umumkan kita akan bina pelabuhan di Kudat. Kalau ada pelabuhan di Kudat, tempiasnya sampai ke Pitas. Pasal belanja untuk pelabuhan ini berbilion duitnya. Kenapa niat kita untuk rancangan membuat pelabuhan? Di Sipanggar itu sudah jam. Di Sipanggar lautannya tidak dalam. Kita punya tanah di sini yang dimiliki Seko 600 ekar yang ada. Saya kenal pasti. Saya antar engineer, lautnya di sini, tempatnya, laluannya daripada Jepun, laluannya daripada China, laluannya daripada negara-negara yang membangun. Bayangkan kalau pelabuhan ini dapat kita jayakan, kapal-kapal datang dari Jepun, kapal datang dari China, kapal daripada Hong Kong, semuanya tidak perlu untuk beli minyak di Bintulu, tidak perlu beli minyak di Singapura, di Kelang, tidak perlu untuk maintain, nakkan supaya repair kapal-kapal mereka, kita boleh repair di kawasan utara Sabah itu. Saya masih ingat saya pegawai kerajaan dahulu, Sabah Shipyard. Kita sudah ada Sabah Shipyard, maintenance of boat, ship yang ada. Takkan kita tidak boleh lahirkannya. Tapi gunakan duit sebaik mungkin. Jangan gunakan duit beli kereta, beli plate number. Sedap nampak kereta SMJ 1 yang rasanya drivernya, bodyguardnya, ketua menterinya. Kalau dipakainya duit berjuta duit kasih baik jalan, yang merasa orang Pitas 4 juta umat merasa jalan yang baik. Yang kau beli berjuta duit belanja untuk apa itu? Pasal itu kadang-kadang membimbangkan saya. Bagi lagi kamu peluang untuk mentadbir Sabah ini, GRS
5 tahun. Minta 5 tahun. Sedang air tidak ada, jalan berlubang, elektrik padam-padam. 5 tahun rakyat Sabah bagi kepada mereka. Hari ini belanjawan negeri Sabah 6,7 bilion. Di mana duit ini? Di mana duit ini? 500 juta untuk baik jalan. 600 juta grant daripada Kuala Lumpur. Hampir 1 bilion. Mereka belanja untuk kononnya kasih baik jalan. 5 tahun mereka perintah. Cuma sekarang ni sibuk. Yang jalan berlubang mau kasih baik. Pasal apa? Takut nanti Datuk Sapi jadi kerajaan, kami tidak boleh klaim duit-duit yang ada ini. Kamu klaim berdasarkan kerja kamu. Kalau kerja tidak siap, besok kita kerajaan, kita akan tamatkan syarikat-syarikat ini. Kemana umat dibawa? Hari ini satu tempat di dunia, bukan di Malaysia. Ini belanjawan 2025. Belanjawan 2026 tidak ada. Mana ada 2026 punya belanjawan sekarang? Tidak ada. Yang mereka pikirkan, pentingkan, bincang bagi kursi yang ada. Betul tak? Oh, tidak selesai bagi kursi bulan 9, tangguh lagi. Tidak selesai bulan 10, tangguh lagi. Sampai bulan 11 datang Donald Trump. Kau pikirkan Donald Trump, kau pikirkan kursi, sepatutnya kau pikirkan rakyat Sabah. Kalau benar niatmu baik untuk membantu rakyat Sabah ini. Ini petunjuk Tuhan ini. Bayangkan pilihan raya kali ini penangan calon 15 hari bulan. Bayangkan hari mengundi 29 bulan 11. Lantik ketua menteri 1 minggu awal bulan 12. Bentuk kabinet lagi mungkin 1 minggu. Sampai penghujung bulan 12. Masakan kau mau belanjawan untuk tahun depan, kau bentang tahun depan. Betul tak? Ini kerajaan bertanggung jawab ke ini? Kenapa umat Sabah sanggup mengundi oleh kena dapat duit 200-500 ringgit ini? Kamu pikir kamu punya cucu, anak kamu, bukan saya ini. Cukup jelas petunjuk Tuhan pada hari ini. Belanjawan pun tidak ada. Takkan tidak dipikir macam mana bagi gaji orang pegawai kerajaan. Macam mana kalau sekiranya ada disaster, jambatan di Keningau roboh atau hospital, di mana duit yang kita dapat? Sudah tidak ada kerajaan, sudah tidak ada ketua menteri. AJJ bukan ketua menteri. Tidak ada YB di Pitas. Jangan dorang berlagak dorang ada YB. Tidak ada YB di Pitas ini. Betul tak? Cuma ada KTK saja. Mereka tidak boleh bagi arahan dengan diu-diu yang ada. Saya mantan ketua menteri. Saya juga mantan menteri persekutuan. Saya tahu convention. Saya tahu undang-undang yang ada. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya harap sungguh umat di Pitas, daerah yang termiskin, cukuplah. Pilihan raya ini kita buat satu perubahan yang besar di Pitas ini. Bagi wakil warisan, bagi ruang, bagi peluang untuk warisan. InsyaAllah kami akan buktikan, kami akan bantu untuk memajukan, membangunkan Pitas ini. Jangan hanya bergantung 5 tahun mereka perintah, penghujung tahunnya pemerintahan baru pecah tanah saja. Tanah saja orang dipecah. Kenapa tidak dipecah tahun pertama? Baru tahun kelima dipecah tanah. Pasal apa? Pasal pilihan raya datang. Didendangkan dengan lagu-lagu kita pecah tanah. Warisan jadi kerajaan. Kita tidak tunggu pecah tanah, kita bagi geran tanah tahun pertama kepada umat di Sabah. Di Kampung Gana, atas bukit Kampung Gana,
Tanah yang ada dimiliki oleh Sapoda. Saya bagi arahan dengan Sapoda, jangan ambil tanah ini. Bagi dengan rakyat, orang-orang kita di Kota Marudu. Hari ini mereka sudah ada rumah. Siapa yang buat rumah itu? Masa saya lagi menteri kampung itu. Berapa buah rumah yang di situ? Bila saya lawat, saya resmi bagi, pastikan tanah-tanah ini jangan Sapoda ambil. Saya akan agihkan tempat lain Sapoda ambil. 50 orang pegawai Sapoda, yang di sini 3.000 orang Kota Marudu ini. Kau kasih pindah 3.000, baik saya kasih pindah 50 orang daripada 3.000 ini. Pemimpin melihat jangan keselesaan kita. Jangan hanya mengatasi masalah keselesaan pemimpin. Kita mengatasi masalah kesusahan rakyat. Ini tidak GRS. Duit belanja untuk menyediakan keselesaan mereka saja. Tanah di mereka tempat diambil. Tanah apa yang diambil oleh kerajaan? Tahun lalu saja CIGG bagi kelulusan 32.000 hektar bagi kepada syarikat. Siapa ini? 32.000 hektar tanah. Kau ambil tanah, lepas itu rakyat kau tidak bagi tanah. Kita akan siasat semua tanah-tanah. Besok kita jadi kerajaan, pastikan bagi tanah itu kepada rakyat. Di Kudat saya pergi Bangi. Bila saya pergi Bangi, sampai sekarang sudah 40 tahun. Land application saja, permohonan tanah, PTI nya, LA dia. Tapi gerannya tidak ada. Pasal itu saya mau pastikan besok kerajaan, saya sudah bagi tahu, senaraikan mana tanah orang kampung punya, jangan sampai dijual kepada orang-orang lain. Ini hak mereka. 5 tahun perintah GRS. Selamatkan kita. Di Tambunan, si Jeffrey sudah 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Pernah kamu dengar Jeffrey? Bendera bintang saya lalu tadi saya limpas, rupanya ada benderanya di sini. 5 tahun dia jadi timbalan ketua menteri di Tambunan. Pernah kamu dengar dia bagi geran tanah? 1 tahun saya jadi kerajaan, ini orang Bajau dari Sempurna, bukan orang dusun. Saya rakyat Sabah, saya bagi geran tanah 480 geran tanah kepada orang Tambunan. Ada bukti dia semua. 2.800 di Keningau, depan Sipairin saya bagi. Pasal apa? Bukan saya pikir saya ketua menteri Bajau. Saya ketua menteri Sabah. Orang Sabah berbagai kaum, berbagai agama. Minggu yang lalu saya pergi Keningau. 8.000 bishop sambut. Padri ada di Keningau. 8.000. Saya tidak tahu, saya disuruh berucap. Saya tidak tahu disuruh pakai tanjak. Saya ingat jamuan makan saja. Masuk bersama-sama dengan orang Kristian. Apa dalam hukum makan dengan mereka tidak boleh? Salah? Tidak salah. Kita tahu. Tapi ini rakyat yang ada. Dan mereka berucap di situ. Tidak ada pemimpin di Sabah, di Malaysia, di dunia. Bukan Presiden Pakistan, bukan Presiden Indonesia, bukan Perdana Menteri Malaysia yang bagi Christmas kepada orang Kristian cuma di Sabah sejak 2 hari tambahan cuti. Apa salahkah kita bagi tambahan cuti? Orang Islam cuti Maulud Rasul, bulan puasa, mahal Ijrah, hari raya haji, macam-macam. 6 hari. Masakan kita tidak boleh tambah 1 hari untuk keluarga Kristian kita? Besok anaknya kerja di Kuala Lumpur, balik ke Sabah, boleh nampak mamanya, neneknya. Ini tujuan kita. Family bonding, building the family yang penting kepada kita. Kerana bila kita jadi pemimpin rahmatan lil alamin, memimpin untuk semesta alam, ada musimnya pokok jangan ditebang kayu balak. Pasal itu saya haramkan
ekspor kayu balak di Sabah masa kita kerajaan. Saya tahu bila saya ekspor kayu balak haramkan, ada tauke-tauke bawa beg lebih daripada 20 beg. Apa ada orang ingat parti warisan ini rasuah? 20 bulan kita jadi kerajaan, tidak ada pun kes rasuah kita dalam kerajaan kita. Tidak satu inci pun tanah saya ambil di bumi Sabah ini untuk kepentingan saya. Saya boleh minta dengan Tun Mahathir, Pen Borneo, Tun saya tolong kau jadi Perdana Menteri kali kedua, bagilah Pen Borneo. Berapa bilion yang saya uruskan? Kerajaan waktu kita 4,7 bilion reserve yang ada itu. Kita belanja dengan baik, tambah lagi macam apa yang Datuk Harun sebutkan. Saya tambah sales tax. Pasal apa sales tax saya tambah? Pasal itu dalam perlembagaan kita, Perjanjian 63. Perjanjian 63 cukup penting kepada kita. Pasal bila warisan jadi kerajaan, saya bagi tahu dengan Tun Mahathir, ubah perlembagaan Malaysia. Kenapa kedudukan Sabah bukan wilayah? Waktu Tun Puat Tun Mustafa tanda tangan, kedudukan Sabah Sarawak wilayah. Perlembagaan Malaysia 2016-2017 apa disebutnya? Sabah samalah dengan Perlis. Ini perlembagaan. Negeri-negeri di bawah Persekutuan Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu. Ini 2016-2017 perlembagaan yang ada. Bila warisan jadi kerajaan, saya minta dengan rakan saya mendiang BK Liu, Menteri Undang-Undang. Bagi tahu dengan Tun Mahathir, bawa ke kabinet, pindah perlembagaan, kedudukan Sabah menjadi wilayah. Hari ini perlembagaan Malaysia 2022. Apa disebutnya? Negeri-negeri yang ada. Dalam perlembagaan Malaysia sekarang, negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, Johor, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Perak, Terengganu, Selangor, Melaka. Negeri-negeri North Borneo, negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Ini tidak ada Borneo. Ini ada. Siapa yang mengubah? Si Ajiji. Warisan. Bila kita ubah perlembagaan satu, itu perlembagaan nomor satu, perlembagaan Malaysia. Mananya kedudukan Sabah sebagai wilayah Lautan Cina Selatan, Continental Shelf, belong to Sabah, Sarawak, Brunei yang ada. Pasal itu, kita kena faham. Tahun 1963, di situ telah disebutkan wilayah hak Sabah, jaga minyak ini mereka punya, gas ini mereka punya. Pindahan perlembagaan tahun 1974, Petroleum Development Act, dipindah perlembagaan 95% diurus oleh Petronas. 5% sejak Sabah dapat. 50 tahun kita merasa 5%. 50 tahun mereka lagi dengan UMNO. Ini 73 kursi yang ada di bumi Sabah, jangan satu pun bagi dengan Kuala Lumpur. Boleh? Jangan teriak boleh-boleh bila datang fulus duit. Ini yang saya bimbang. Pasal itu penting bagi kita, pilihan raya ini boleh mengubah keadaan masa depan anak-anak Sabah, khususnya anak-anak muda. Generasi muda bangkit yang ada, jangan tunggu. Pasal ini bukan masa depan saya, bukan masa depan si Harun. Ini masa depan anak-anak muda. Kamu punya masa depan. Saya tidak boleh corak warna semata-mata. Kamu memainkan peranan hari ini untuk pastikan masa depan kamu jauh baik daripada apa yang kita rasa pada hari ini. Caranya turun undi. Jangan turun undi di Ares yang diundinya.
Kalau mau perubahan di Sabah, undi Parti Warisan Sabah. Hadirin yang dirahmati sekalian, penting kepada kita pada hari ini pastikan jangan ada bicara daripada Semenanjung kami mau kerajaan Sabah dorang yang membentuknya, dorang yang boleh kita akan jadi kerajaan. Yang menentukan siapa kerajaan, siapa ketua menteri, yang menentukan siapa adun di Pitas ialah orang-orang Pitas. Betul. Bukan UMNO. Apa yang mau undi UMNO ini? Apa yang undi Barisan Nasional ini? Saya mantan naib presiden UMNO, paling tinggi jawatan orang Sabah UMNO. Bila kita masuk dalam UMNO dengan niat supaya kita boleh satukan rakyat di negara ini, rupa-rupanya dimasuk lokap saya. Pakai baju orange saya. Ditahan saya. Dituduh ambil duit 1 bilion. Datang rumah saya tidak jumpa. Jangan bilang 1 juta, 2 juta, 1 bilion tidak muat rumah ini. Cek dalam bank saya beritahu kalau kamu jumpa 20 juta dalam bank saya beritahu, saya mau duit untuk kasih besar warisan di Sabah ini. Tidak jumpa. Pakai baju orange. Ismail Sabri 100 juta, pakai kot, pakai necktie, naik ninja lagi. Bayangkan bagaimana keadaan dia. Pasal itu jiwa saya kental untuk pastikan kita ubah kehidupan kita di bumi Sabah ini. Jangan kita dicaci, jangan kita dihina. Masa saya jadi timbalan Menteri Pertahanan, jadi Menteri di Persekutuan, hero. Masa saya bersama Barisan Nasional, orang kuat kita di Sabah. Bila saya lawan Barisan Nasional, PTI. PTI. Pilap. Apa orang Bajau dihina? Saya dibajau. Saya orang Sulu. Kenapa pula saya digelar PTI? Dicaci, dihina. Macam-macam penghinaan mereka. Kadang-kadang itu bila kita tengok perjalanan kehidupan dalam belanjawan hari ini saja, AJJ belanja sama si Masidi 8 juta untuk TikTok, WhatsApp. Itu yang banyak keluar pagi-pagi, TikTok. Salah Datuk Sapi. Tidak ada air, salah saya. Jalan Balubang, salah saya. Tidak ada elektrik, salah saya. Mereka curi duit, rasuah, salah saya. Bagus itu. Kamu yang takbir 5 tahun pejabat daerah, majlis daerah, wah sempurna kotor, saya punya salah. Apa kamu pernah dengar mantan ketua menteri boleh sapu jalan raya? Mana majlis daerah ini? Mana pejabat daerah ini? Tapi semuanya untuk memastikan supaya kita orang Sabah berpecah-pecah. Dipecah menurut si kaum. Kaum yang terbesar KDN. Kedua Bajaunya ini. Memecahkan kaum yang kedua terbesar ini, panggil itu Bajau PTI. Bajau PTI kali ini saya tumbangkan mereka semua di Kota Belud. Mana kursi-kursi Bajau? Jangan hanya dibagi duit 1.000, dihina bangsa kamu undi, tukar baju putih, baju merah mereka. Kemana umat ini? Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Ini bukannya hari raya. Kita menunggu angpau, bagi duit. Belanjawan tidak ada, duit mana untuk mereka nak bayar gaji. Tapi duit boleh taburkan pilihan raya, berjuta duit untuk memilih undi. Saya ingin sebutkan sini. Ada pihak nyatakan jangan timbulkan sentimen. Saya bukan timbulkan sentimen. Saya suarakan hak Sabah. Itu dalam perlembagaan negeri Sabah. Salahkah dalam undang-undang? Dan saya bagi amaran.
Kamu cakap kami jangan gunakan sentimen, jangan gunakan duit dalam pilihan raya kali ini. Dan saya minta kepada SPRM, siasat mana yang pakai duit banyak ini. Betul kan? Kita boleh belanja duit. Dalam pilihan raya undang-undang dia 200.000 lebih. Untuk bagi pengangkutan, bagi makan, bagi belanja, untuk beli bendera, t-shirt boleh. Tapi beli undi sampai beribu, kalau ada bukti dia, kita akan ambil tindakan kepada mana-mana pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, belanja banyak, 6 bilion. 500 juta jalan raya, peruntukan untuk Jimbalan Setiausaha Kerajaan tinggi. Besok kita jadi kerajaan, saya akan siasat setiap 6,7 bilion duit ini. Kalau salah kita akan ambil tindakan, balikkan. Duit itu kita akan gunakan untuk membantu daerah seperti Pitasi. Boleh? Boleh. Undi calon warisan. Jangan tepuk tangan kuat-kuat, jangan teriak boleh. Tapi undinya tidak boleh. Saya harap sungguh pilihan raya kali ini pastikan jangan suara kita berpecah. Bulatkan suara. Bayangkan hari ini Sarawak. Bila Sarawak bersuara, cadangkan kami mau peruntukan ini, kamu yang peruntukan ini, persekutuan lulus. Bila Sabah minta peruntukan, kami minta peruntukan, tunggu dulu kita runding. Pasal apa suara kita berpecah-pecah? Dipecah bukan setakat oleh kena partinya, dipecah oleh bukan setakat bangsanya, agamanya. Kita bukan hanya dipecah oleh pemerintahan yang ada. Orang Sabah juga terlibat dalam memecah orang Sabah. Betul tak? Pasal itu kita wujudkan parti berbagai bangsa. Ini bukan parti PTI. Presiden dia siapa? Timbalan presiden siapa? Setiausaha Agung. Mana Lorito tadi? Dia pergi tandas. Zinin, Mudi, Terence Au. Semuanya ini berbagai bangsa. Orang Brunei naik presiden. Masa kan orang sempurna? Orang cakap dalam pilihan raya, besok jadi kerajaan semua orang sempurna yang pegang jawatan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah masa warisan memerintah, orang Kedayan, Sapar Untung masih kerajaan. Satu Kaing, orang dusun, Ranau. Tapi orang bilang dipitnah kita semuanya orang sempurna. Pasal mengelirukan rakyat yang ada boleh percaya. Jangan ukur manusia dengan ucapan WhatsApp, TikToknya. Mengukur manusia dengan amalannya. Mana ada orang Islam pemimpin Sabah, bukan si Pairin, bukan Congkakyat, bukan si Dompok yang bagi Christmas satu hari tambahan kepada umat Kristian. Cuma presiden warisan saja. Ukur manusia dengan amalan. Tidak salah dari hukumnya ini. Pasal saya juga baca semua kitab yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kali ini tuan-tuan boleh bulatkan suara kita. Pastikan undi yang ada di Pitas menangkan calon parti warisan di Pitas. Kami belum mengumumkan siapa calon. Naik presiden kah, timbalan presiden kah, presiden pun saya tidak ada lagi. Belum diumumkan. Kadang-kadang bilang siapa calon sinalang pemerintah. Tunggu, minggu depan saya akan umumkan calon yang ada. Yang penting bukan calon. Yang penting bagi kita ialah kuasa yang ada. Betul tak? Saya pergi Tawau 4 kursi saja. Bila saya jumpa 25 orang yang mau jadi calon. Saya pergi Banggi 1 kursi saja. Yang berminat 15 orang. Yang lain tidak tahu, antar file sama saya kalau saya baca satu-satu. Saya beritahu besok nanti berpadu bersatu. Siapa yang kita letak calon, yang penting warisan berkuasa di bumi Sabah ini. Kita kena belajar.
Perbelahan, perpecahan di antara kita. Kita dipecah menerusi berbagai parti. Kita dipecah oleh kena kepentingan calon yang ada. Kali ini bulatkan. Kalau suara orang Sabah bulat di bawah naungan parti warisan, saya yakin insya-Allah banyak kejayaan. Banyak bukti. Di Amerika Syarikat cuma satu parti pemerintah, 400 tahun mereka perintah. Konservatif, Demokrat, Republican, Labour di United Kingdom. Perintah Labour berapa tahun? Perintah konservatif Margaret Thatcher berapa tahun? Donald Trump, Jimmy Carter, semua ini. Bayangkan hari ini, kalau banyak parti, Tuhan sudah bagi ingat, kalau mampu boleh, kalau tidak mampu cukup satu. Pening kepala, pasal itu JRS pening kepala. Si Jeffrey Kitingan, kita berjuang atas landasan Kesatuan Gabungan Rakyat Sabah. Tidak dapat kursi 15, keluar JRS. Rupanya bukan gabungan perjuangan, rupanya bukan perpaduan perjuangan, rupanya kursi yang mereka perjuangkan itu. Pandikar berucap di Banggi, siapa kerjasama dengan parti daripada Malaya pengkhianat. Bagus itu. Sekarang ini diam-diam sudah. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai ketikanya kepada kita kerjasama dengan pusat Kuala Lumpur. Siapa kerajaan di sana sekarang? Saya sokong Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan. Siapa kerajaan di pusat? Pasal apa? 222 kursi yang ada di Malaysia, parlimen. Dari 220 kursi di Sabah 25 kursi saja. Boleh ubah kan? Tidak boleh ubah. Sarawak 31. Kalau campur 2 Sabah Sarawak 56 saja. 220 dah kau tolak. 56 120 lebih dorang boleh bentuk kerajaan di Semenanjung tampaknya. Kita kerjasama dengan orang. Tapi kami, hak kami di Sabah, Sabah mesti diperintah oleh parti Sabah dan juga orang Sabah. Itu yang saya minta kepada tuan-tuan. Kita tahu apa yang orang Sabah mau. Jangan orang Kuala Lumpur ajar kami apa yang kami mau di bumi Sabah. Kami tahu apa orang Sabah mau dan hak kita ini. Boleh. Pastikan bulatkan undi untuk membawa kemajuan. Pasal apa saya bawa rakan saya? Bila saya dengar, saya tahu, saya kenal dia, Datuk Harun Zinin berhubung dengan saya. Datuk Harun datang ke rumah saya, bincang. Bila bincang pasal apa? Pasal Sabah perlukan tokoh-tokoh seumpama Datuk Harun yang ada kebolehan dalam industri minyak gas. Bukan kita mau tokoh-tokoh kapakaran lailo, duit 3 juta tidak cukup. Betul tak? Keluar video. Undi keluar video mereka itu. Pernah kamu nampak video kerajaan JR bagi warisan 20 bulan? Tidak ada itu. Yang kamu nampak videonya bagi lulus tanah 20 bulan. Musim Covid, musim lockdown. Masuk mahkamah. Siapa ketua menteri? 20 bulan kita kerajaan. Datang Tun Mahathir, kacau lagi dengan partinya Bersatu. Runding dengan saya beritahu Tun Mahathir masih hidup, jangan masuk. Kau sudah janji dengan saya, Bersatu jangan masuk. Dan saya nyatakan pada Tun Mahathir, saya doakan panjang umurmu Tun. Kalau kau tidak ada, si Masidi sama si Haji ini akan tinggalkan partimu. Masih hidup Tun Mahathir, sudah ditinggalkan. Bukan hanya partinya, dia sendiri pun ditinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, ini bukannya kita fitnah. Masih hidup, tanya sama orang sama ada apa yang saya cakap benar ataupun tidak. Penting kepada kita pada hari ini bulatkan
jiwa kita, bulatkan tindakan kita dalam pilihan raya 29 hari bulan. Saya minta supaya orang pintas, orang Sabah undi parti Warisan Sabah. Kita ada rancangan. Kita mau besok nanti kerajaan yang bersih. Dan saya tidak mau nanti besok kita jadi kerajaan akan ada YB dan menteri-menteri. Tidak sampai 1 tahun sudah ada banglonya di Kota Kinabalu. Tidak mau. Besok saya pastikan kita jimat duit yang kereta SMJ plate number jual. 4 orang yang merasa, 4 juta rakyat yang miskin tidak merasa apa yang kamu rasain. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya berharap ini pilihan raya bukan permainan. Masa depan kamu punya cucu semuanya. Masa depan anak-anak. Saya cukup makan ini. Saya mengisi YB. Jiji bukan YB lagi, pasal saya ahli parlimen. Yang kamu undi YB yang tidak cukup makan, itulah rasuah itu. Pasal kamu mau makan lebih itu. Betul tak? Bukan saya cakap, dorang yang cakap itu. Tapi kita rancangan, kerajaan mesti bersih. The next government must be a clean government. The next government must be trustworthy government. Kerajaan yang amanah. Jangan kerajaan hanya mendenangkan lagu-lagu Sabah Maju Jaya, tapi rakyatnya miskin, papa kadana. Betul. Kita nakkan supaya pimpinannya yang ada keupayaan dia, able government, mampu untuk mentadbir kerajaan yang ada. Kita tidak mau kerajaan hari ini JRS, bangunan Sabah, milik Sabah, Wisma Tunpuan, Yayasan Sabah kosong, tidak dipakai. Di mana pejabat CDG? Swasta. Di tengah-tengah Kota Kinabalu. Bayar berapa sewanya berjuta? Kenapa tidak renovate bangunan harta kerajaan? Yayasan Sabah, Wisma Tunpuan masih kosong. Jimat. Bila kita jimat tertib mentadbir, pasal duit kita simpan bukan untuk kita. Kita simpan duit untuk rakyat yang amat memerlukannya. We must have a clean, able government yang ada. Trustworthy, amanah. Duit yang ada jangan. Itu yang saya bimbang sangat. Kayu balak, bayangkan masa kita kerajaan Sabah Forest Industry, 700.000 tanah di situ, kilang yang tidak berfungsi. Kita bayar gaji 3.000 orang sipitang. Dr. Daud, dalam sejarah kita, orang tanya saya, kenapa Datuk Seri bayar gaji syarikat tidak berfungsi? Pasal saya mau bangunkan industri SFI untuk buat kertas, cabinet paper, tissue paper yang ada. Masakan kita sih mengimport segala kertas dari luar negara, sedang ada keupayaan kita. Kayu yang termahal di dunia untuk buat kertas terletak di Sipitang. Kemana tanah-tanah ini? Kemana kayu ini? Saya akan siasat sampai besi pun saya dipahamkan. Semalam orang datang, Datuk Seri besinya pun sudah dijual. Kemana ini? Hadirin yang dihormati sekalian, saya harap sungguh pilihan raya kali ini kita perlu perbaiki, bukan untuk masa depan saya, masa depan anak-anak kita yang ada yang akan datang. Dan hari ini bayangkan kayu yang ada, mungkin kita boleh selamatkan. Dan perabot yang saya maklumkan, saya akan siasat 32.000 hektar ada kayu-kayu balak di Tawau. Pastikan supaya serahkan harta itu, SFI keuntungannya, Sabah Soput, Bentawasan, salurkan kepada Yayasan Sabah. Besok Yayasan Sabah banyak duit, kita akan bagi beasiswa anak-anak Sabah percuma. Jangan bimbang sana. Kita mampu buat.
Bayangkan kita perintah 1,5 tahun, kita mampu membayar utang Barisan Nasional 1 bilion. Interestnya bank 100 juta. Kenapa saya boleh mampu membayar utang Barisan Nasional 1 bilion lebih? Tidak mampu membayar utang anak-anak saya. Kita mampu untuk membayar utang anak-anak kita beasiswa Yayasan Sabah. Sekiranya Yayasan Sabah dapat kita besarkan seperti apa yang diasratkan oleh Yaran Tun Mustafa bila membentuk Yayasan Sabah, supaya anak-anak Sabah yang ada ilmunya, ada pendidikannya. Saya telah berbincang dengan pelabur-pelabur yang ada. Kita jadi tunggu kita jadi kerajaan. Saya antar orang ke India, saya antar orang ke China buat kilang. Bukan jual ubat, bina ubat. Di Melaka, di Negeri Sembilan, di Johor, di Selangor, hampir 200 kilang buat ubat Panadol, generic medicine orang bilang. Mereka boleh buat, kita yang beli. Besok warisan jadi kerajaan, kita akan proses minyak, ubat-ubat di Sabah untuk digunakan oleh hospital-hospital yang ada. Hospital di Pintas ini ubatnya generik ini. Dari mana? Dari Melaka, dari Negeri Sembilan. Apa orang Sabah tidak boleh buat kilang? Masakan kita tidak boleh buat kilang? Kehadiran Datuk Harun, saya yakin we must go downstream. Downstream. Petronas ada minyak stationnya, Sarawak ada minyaknya. Bayangkan untuk memastikan supaya anak-anak Sabah tidak perlu berhijrah cari kerja di Semenanjung itu. Kita nakkan kerja anak-anak kita di bumi Sabah. Tapi undilah parti warisan Sabah. Boleh? Cakap panjang sangat, sudah 1 jam lebih. Lama sangat. Ya, tidak makan. Sudah makan belum? Belum makan, nanti lapar. Saya takut undi kita pun lapar nanti. Tapi tidak lapar ya. Selamatkan Sabah ini dari apa? Penganggurannya, kemiskinannya, jalannya, hospitalnya. Besok kita jadi kerajaan, keutamaan kita pertama ialah prasarana. Jalan raya, bakalan air, bakalan elektrik, pelabuhan, manpower yang ada. Salurkan duit ke situ untuk pastikan tidak ada artinya kita boleh bersuara, oh pelabur datang ke Sabah. Macam mana pelabur datang ke Sabah? Elektrik padam-padam. Macam mana pelabur datang ke Sabah? Air tidak cukup. Macam mana pelabur datang ke Sabah? Pekerja pun tidak cukup kemahiran dia. Pasal itu keutamaan kita, insyaAllah saya yakin. Bila saya nampak gelombang pada hari ini, bukan hanya di Pintas. Semalam saya berada di Kukusan, semalam saya berada di Merutai, 3 hari yang lalu saya berada di Tungku. Saya yakin insyaAllah ya, kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya. Tapi saya tidak mau semuanya orang complacent. Jangan overconfident. Pastikan dampingi rakyat yang ada, masuk kampung-kampung, kenali orang itu sebaik mungkin. Ya. Jangan paksa mereka, pujuk mereka pasal diorang orang kita. Hari ini saya tahu sudah ada datang ke Pintas, sudah ada datang ke Kota Marudu, sudah ada datang ke Kudat. Dari mana? Dari Terengganu. Dari mana? Dari Kedah. Dari mana? Dari Johor. Dari mana? Baju apa? Barisan Nasional. Baju apa? Pakatan Harapan. Musim kamu tidak ada air, musim jalan kamu rosak, musim elektrik tidak ada, dorang tidak datang. Betul kan? Musim pilihan raya, dorang datang. Pasal apa dorang datang? Pasal dorang takut mau undi. Pasal undi bukan dorang punya, undi orang Sabah punya. Pastikan undi parti Sabah. Jangan hanya bergantung dengan parti tempatan. Suaranya tempatan, tapi tindakannya tidak tempatan itu. Warisan konsisten dalam perjuangan-perjuangan, mengubah perlembagaan, memperjuangkan hak Sabah. Perlembagaan apa yang warisan buat?
termaktub dalam perlembagaan pada hari ini. Pesuruhjaya Kehakiman 2019 masa saya Ketua Menteri. Kabinet Persekutuan 18 November 2019, Jamaah Menteri Persekutuan telah memutuskan Sabah boleh melantik Pesuruhjaya Kehakiman. Sabah ada hak otonomi hakim-hakim yang ada. Dulu tidak ada itu. Bukan JRS yang buat. Pasal itu perkara 40%. Bila didengar, tidak didengar di Kuala Lumpur, didengar di Kota Kinabalu, untuk memastikan itu diantara hak yang telah diperjuangkan oleh Parti Warisan Sabah. Banyak lagi yang kita mau pastikan. Datuk Harun, minyak yang ada Datuk Harun sebutkan tadi, kalau ada kepakaran, saya tidak mau eksplorasi minyak Petronas yang untung. Ya, bayangkan bulan Julai tahun ini tangkap ikan tuna tanah 2 pasal di Kota Kinabalu telah ditandatangan oleh Datuk Bandar Kota Kinabalu bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur. Tangkap ikan pun bagi dengan Kuala Lumpur. Perlu ingat, ikan di Sempurna itu pandai cakap bajau. Kenapa? Usaha seumpami gas yang ada disedahkan bagi dengan syarikat Mr. Company disedahkan. Dan saya minta Datuk Harun kaji dengan baik, susun dengan baik, pastikan anak-anak kita ada kerja. Besok nanti dorang jumpa minyak, besok kita kerajaan, saya akan maklumkan dengan Petronas joint venture dengan syarikat tempatan Sabah. Kita ada Sabah Oil, Sabah International Petroleum, kita ada. Mana syarikat kita? Mesti ada kerjasama dengan syarikat-syarikat. Ya, bukan tidak ada kerjasama dengan Kuala Lumpur. Kita kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tapi jangan kerjasama 95% kamu ambil, 5% saja kami dapat. Ya, perkongsian ini mesti ada keadilannya, kesaksamaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sungguh pilihan raya ini bagi ruang. Besok saya umumkan calon di Pitas, undilah calon Pitas. Boleh? Boleh. Terima kasih banyak Datuk Harun, Zainal, atas kerjasama semua pihak membolehkan majlis kita dapat kita jayakan pada hari ini. Ampun dan maaf sekiranya ada salah silap saya dalam ucapan saya dengan niat yang baik selaku anak Sabah untuk ingin memperingatkan betapa pentingnya kesatuan, kebulatan suara pilihan raya pada kali ini untuk memastikan hak Sabah dapat kita pertahankan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Sabah di hatiku, kaya
Sama